الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kerana sesungguhnya orang yang bertakwa pasti beroleh kejayaan, dan berbekallah sesungguhnya sebaik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah-jemaat Masjid Manarul Huda yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah sekalipun berkehendak untuk menimpa malapetaka kepada hamba-Nya. Semua yang datang dari sisi Allah adalah kebaikan, tetapi terjadinya keburukan sebagai akibat dari pelanggaran kita terhadap norma-norma ataupun pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah, baik norma-norma alamiah ataupun sunnatullah, dan norma-norma yang daripada syariat yang dilanggarkan oleh manusia. Oleh itu, kerosakan, bencana, musibah yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita adalah kembali kepada tangan-tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerosakan di daratan dan di lautan semuanya adalah hasil dari tangan-tangan manusia, baik pencemaran udara ataupun pawak lokron. Udara jadi polusi ataupun melaphawa ataupun melepit dalam baik di segi air dan udara dan sebagainya, semuanya adalah daripada perbuatan kita sendiri. Penyakit kecil mani, darah tinggi, semuanya daripada kita juga. Walaupun sebenarnya penyakit itu daripada Allah, tapi dengan kelakuan พฤติกรรมการกินของเราเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ย tak betul dengan rai Islam, maka timbullah penyakit-penyakit bima kasabat aydin nas, daripada kita sendiri. Maka janganlah kita tuduh kepada takdir. Kita kena tanya diri kita sendiri, apakah kita berjalan dengan betul dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila ia bertalbiyah pada musim haji, bila berkata labbaik Allahumma labbaik, kami datang menyahut seruanmu ya Allah, al khairu minka wasyarru laisa ilaika, semua kebaikan tu asal daripada engkau ya Allah, dan keburukan tidak kembali kepadamu ya Allah, tetapi kembali kerana perbuatan kami. Nabi Ibrahim dia kata kebaikan itu daripada Allah, tapi keburukan yang berlaku kepada kami bukan daripada Allah, bahkan adalah perbuatan kami.
Sedia jemaat yang dirahmati Allah, apabila berlakunya musibah ataupun bala petaka ataupun bencana, manusia terbagi kepada 4 golongan. Pertamanya, apabila dia dilanda musibah, terkena musibah ataupun bala, maka dia bersedih, marah, tak redha dengan qada dan qadar Allah. Kata dia mengepek suuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, sangka jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu serendah-rendah manusia, terutama orang mukmin yang tidak yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, apabila berjumpa musibah ataupun bala, dia marah ke Tuhan, tak puas hati dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar ni apabila kita mari satu perkara mari keratuk จิตใจของเราในpanggil wiนาทีแรกนั้นkita dapat sabar, maka itu adalah hakikat kesabaran. Kita dengar orang yang kesayangan kita mati, khabar dia dah mari sampai kita pak, mungkin kita menangis. Itu perkara biasa bagi manusia, menangis sedih di atas kehilangan orang yang tersayang. Tapi dia tak tunjuk perangai kelakuan yang berbentuk jahiliah seperti orang dulu sebelum Islam. Apabila orang kesayangannya mati, dia heret rambut dah, panggil kekar muka, panggil tamrai tu itu bukan cara yang diajarkan oleh Islam. Yang kedua, golongan yang kedua yang menghadapi musibah ialah orang yang beriman, iaitu sabar di atas musibah yang mereka hadapi. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang bersabar di atas musibah dan dia redha dengan tahu kata itu daripada Allah SWT, maka dia akan dapat pahala. Golongan yang ketiga ialah golongan yang tinggi sikit lagi. Saat ni sabar. Golongan yang ketiga ni tinggi, radab iman dia tinggi sikit, iaitu orang yang redha dengan qadar, dengan takdir Allah SWT. Dia redha. Tuhan nak takdir lagu mana, panggil จิตใจของเขาไม่หวั่นไหว ไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่คิดร้ายต่อAllah Subhanahu wa taala. Dan yang tinggi sekali peringkat para anbiya, yaitu orang yang bersyukur apabila menghadapi musibah. Bala mari, bukan sabar saja, dia syukur, alhamdulillah aku dikena bala, kena ujian daripada Allah. Ini adalah ujian yang akan menguatkan iman aku. Sebagaimana Nabi Yaqub, dia sabar apabila kehilangan anak lelaki dia, iaitu Nabi Yusuf, yang ditipu oleh adik-beradik dia untuk membunuh anak dia Nabi Yusuf yang kesayangan Nabi Yaqub. Dan seorang lagi kakak adik dia tu Bunyamin. Nabi Yaqub ada anak 12 orang dia. Tapi Nabi Yaqub apabila dia diberi khabar, kata khabar fake news, kata anaknya Nabi Yusuf sudah mati, fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma yasifun. Jadi Nabi Yaqub menghadapi berita kematian anak dia tu dengan sabar, fasabrun jamil. Itu syukur di atas musibah yang datang kepada mereka. Sudah jemaah yang dirahmati Allah,
Bala, musibah, dia ada dua bahagian, ada dua lubang. Pertamanya ialah musibah yang berbentuk peribadi. Setiap orang ni kena bala, kena musibah. Kalau kita sebut bala ni, pahaman kita adalah benda yang tak molek. Padahal bala-bala ni ibtila, yang ikhtibar, ujian Allah SWT. Tapi di segi orang Melayu ni, kena bala ya ada kena benda yang tak molek. Itu musibah yang berbentuk peribadi. Setiap orang ni kena belaka. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi apabila kita menghadapi musibah yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, baik berbentuk bisyai'in minal khawf, takut di atas keluarga kita, takut anak tak ada makan, besar dia dah aku tak ada nak makan penama, takut takut anak tak ada kerja, takut di atas panggil keadaan dalam kampung dan keamanan, takut pada perkara yang berlaku dalam kampung dan sebagainya, itu takut. Dan Tuhan cuba dengan kekurangan dari segi hasil pendapat ekonomi yang merosot sekarang ni. Juk kau yang mak peng kata dah. Benar semua tu naik. Harga mahal. Semua barang tu naik harganya. Itu adalah musibah, cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap orang kena berlaku. Kerana dunia ini adalah darul ikhtibar. Darul ikhtibar. Bagi orang mukmin, apabila dia berjumpa menghadapi musibah, itu adalah satu cara yang Allah Ta'ala nak akak darjat iman dia. Cara Allah Ta'ala nak beri kongkuan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ni umat Nabi Muhammad omanya pendek kalau kita banding dengan umat-umat yang lain. Tapi Allah Ta'ala beri setinya Lailatul Qadar, semaya wa amal pada satu malam tu lebih pada 1000 malam. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Itu satu cara yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan Allah Ta'ala nak akad darjat kita, nak beri kita ni pascan naik kelas, iaitu Allah Ta'ala beri uji. Kalau kita lepas uji, lepas periksa hak Tuhan, maka kita boleh naik darjat kita ke lebih tinggi lagi. Kita kena faham kata ujian Allah Ta'ala bagi orang mukmin adalah untuk nak mengangkat taraf iman dia. Tapi ujian musibah bagi orang yang fasik, orang yang berdosa adalah kafaratuz dzunub. Allah Ta'ala nak nyuci dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia diraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musibah bagi orang yang bukan Islam, itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Sudah jemaat yang dirahmati Allah, musibah yang kedua bersifat umum, bencana. Dua, pai pibat. Pai pibat pada bentuk hak daripada tamacat, tsunami, banjir besar, pandinwai, gempa bombing dan sebagainya, itu tamasyak. Pai pibat yang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pai pibat yang daripada tangan manusia. Ini kita kena panggil hati-hati. Kerana musibah atau bencana yang kena umum ini bukan sore-sore dak. Kena kalau satu kampung, kena satu kampung. Wattaqu fitnatan la yusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab.
musibah yang berlaku ada satu-satu tempat, kalau turun dah bala daripada Allah SWT, bukan orang hak fasik, orang kafir, orang yang buat dosa saja yang kena, bahkan orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang sentiasa sujud kepada Allah terkena juga. Tu maka haraplah Tuhan suruh beringat. Dan di antara sebab-sebab sebab apa datangnya musibah kepada satu tempat, di sana ada banyak sebab. Di antaranya ialah menolak terhadap perintah Rasul. Jadi kalau kita tengok kaji dalam sejarah-sejarah yang telah lepas, sebab Tuhan turun kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain kerana mereka tolak ajaran Rasulullah, tolak ajaran Rasul-Rasul mereka, Nabi-Nabi mereka yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka, maka mereka tolak ajaran. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kapo mano tak si ajaran Al-Quran, tak si turut sunnah Rasulullah SAW, bahkan mengejek sunnah Rasulullah, bahkan mengejek meremeh-remehkan ajaran Al-Quran, maka jagalah. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Rasul tak ada tempat kita hari ini, Rasul tidak ada, tapi ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, Al-Quran masih ada. Maka kamu ingat, kamu jangan menetar sunnah Rasulullah, kamu jangan menetar ajaran Rasulullah ataupun ajaran Al-Quran, karena itu akan mengundang bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillahi min zalik. Yang keduanya, datangnya fitnah dan musibah kerana adanya dosa-dosa besar yang berlaku pada suatu tempat. Fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Dosa besar kadang-kadang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda-benda kharafat, banyak benda-benda siasat, banyak benda-benda yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak benda maksiat, perzinaan, mukhaddarat, septik dan sebagainya, semua dosa besar tu, dan berlaku dengan terang-terangan. Kadang-kadang ada dosa besar berlaku dalam satu kampung, tapi boleh susut lagi, tapi setengah tempat tu berlakunya adanya maksiat secara terang-terangnya, maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada mereka. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlakna wa hiya zalimah. Dan yang ketiganya sebabnya datangnya musibah kerana tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tidak ada satu atau kumpulan, tidak ada panggil usaha dakwah ataupun untuk tarik manusia melakukan kebaikan. Tidak ada usaha untuk mencegah maksiat. Jingในสมัยนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านpanggil duk ต่างคนต่างอยู่อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น. Tapi masalah agama ni, kalau maksiat bermaharajalela dalam satu kampung, dalam satu tempat, orang yang beriman duk tak wak padu ni, tak boleh juga, kerana apabila bala mari kena belaka. Dan sebab bala mari kerana tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak ada orang yang nak suruh manusia supaya buat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Baik orang yang ada tamneng, ketua-ketua kampung yang panggil doaหลับตาข้างเดียวบางทีก็ผลประโยชน์มัน
คับปากบางทีก็มีอะไรที่มันทำให้เขานั้นไม่กล้าที่จะหักห้ามห้ามปรามสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคม maka ingatlah dan beringatlah satu tempat akan turun bala daripada Allah SWT. Kita takut. Sekarang ni banyak maksiat-maksiat perkara yang muka-muka ni berlaku dalam kampung, dalam masyarakat. Tapi kita baik tolak mai cai. Jadi orang yang buat maksiat dia panggil dai cai. Tidak ada orang yang dok sekat dia. Orang ada kuasa, ada tamneng pun buat tak tahu. Ini adalah penyebab yang mengundang bala dan musibah daripada Allah SWT. Wali'azubillah min zalik. Maka apabila berlakunya satu musibah, memang kita umat Islam, kita kena lahir bersimpati. Apabila berlakunya bencana, utamanya baru-baru learning, kita heboh dengan saudara kita di Munuk, yang mana bencana yang ditimpa itu adalah daripada bima kasabat aidin nas, daripada tangan manusia sendiri. Kita tidak semua atas sebab itu, Allahu a'lam, Allah yang telah mengetahui. Tapi apa yang berlaku kepada saudara kita itu, bagi orang Islam, kita kepada ahli kampung di sana, maka bersabarlah. Itu adalah ujian daripada Allah SWT. Dan ada musibah di satu tempat, สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรักใคร่เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน. Kalau dulu kita tak padu, duk tak peduli, kapun tu kapun ni tak cara, tapi dengan ada musibah, kita berasa umat Islam lah ni berasa bertambah erat, bertambah dekat, pakat pergi nak tolong orang yang kena musibah. Itu daripada hikmah Allah SWT. Dan kerana Allah SWT, kerana Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabil dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesulitan, siapa menghapuskan kesusahan daripada saudara yang Islam, Allah Ta'ala akan hapus kesusahan kita di akhirat esok. Baik kesusahan kita di padang mahsyar, dan yang kita akan menepi banyak lagi kalau kita tolong saudara kita dalam keadaan yang berhajat sekarang ni, maka Allah Ta'ala akan tolong kita insya-Allah di akhirat nanti. Maka janganlah kita berlengah-lengah untuk menolong kawan kita ataupun saudara Islam kita yang kena musibah. Dan timbul dengan musibah, timbul keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bagi kita dengan adanya musibah, kita bersabar dan kita berdoa supaya jauhkan musibah itu daripada terkena kepada diri kita sendiri dan kapun halaman kita, dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala mengangkatkan segala bala yang daripada umat Islam di seluruh dunia insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Sidang yang dirahmati Allah, hari ini dah masjid kanak-kanak Masjid Manarul Huda dan di bawah arahan Tuan Imam, kita akan buka sejadah sekali lagi selepas salat Jumaat untuk memberi sumbangan, buka peluang kita dah untuk kita beri infak, dah beri derma kepada saudara kita yang terkena musibah, dah yang terkena bencana daripada ledakan mercun, dah ledakan mercun ataupun puk di mulut. InsyaAllah sekali lagi kita bolehlah terima dah sekadar yang kita mampu, insyaAllah. Semoga dengan panggil belah kasihan kita dan doa kita, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran kita. Semua Allah Ta'ala panggil hilang kesusahan kita di akhirat nanti. Kita panggil tolong saudara kita yang susah, maka kita di akhirat esok panggil Tuhan tolong kita. Jadi kesusahan kita di akhirat esok akan panggil ringan ataupun dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dah yang saya harap kepada kita ambil bahagian dah pada kali ini, insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.